Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan dirgahayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda, dan juga pada masa yang sama berterima kasih, menjunjung kasih kepada Tuanku kerana telah menganugerahkan darjah kebesaran Tan Sri yang membawa gelaran Tan Sri kepada seorang negarawan daripada parti DAP Lim Kit Siang, mantan ahli Parlimen Pagoh. Terima kasih saya ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga kepada Iskandar Puteri. Maafkan saya, Iskandar Puteri. Saya pada masa yang sama ingin menyatakan bahawa begitu duka cita bahawa pada hari ini tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada pembangkang yang hadir untuk turut serta kita membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Mungkin mereka tidak membaca laporan itu. Sebab itu tadi saya terdengar Yang Berhormat Arau memperlekehkan saya dengan mengatakan bahawa laporan Ketua Audit Negara ini hanya melibatkan Putrajaya dan oleh yang demikian tidak perlu dibahas. Saya sedar sebab utama kenapa mereka tidak mahu membahas adalah salah satu daripada laporan yang telah dibentangkan kepada kami, Timbalan Speaker, adalah berkenaan dengan pemerolehan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan sewaktu negara sedang bergelut dengan wabak COVID. Saya telah membaca tadi, sewaktu kita masih lagi berhujah tentang sama ada laporan Ketua Audit Negara ini patut dibahas atau tidak, bahawa kebanyakan pemerolehan ini dibuat oleh Kementerian Kesihatan ketika negara menghadapi darurat. Mungkin itu adalah salah satu sebab helah oleh Yang Berhormat di sebelah sana yang tidak mahu membahaskan tentang laporan Ketua Audit Negara yang rata-rata melaporkan pelbagai ketirisan yang berlaku di bawah pemerolehan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua kaki tangan Jabatan Audit yang sedang dengar perbahasan ini. Terima kasih disebabkan oleh kerja kuat tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya kita dapat membaca, memahami ketirisan-ketirisan yang telah berlaku. Dan saya ingin membawa kembali Dewan Yang Mulia ini kepada titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ketika beliau meresmikan sidang Dewan, di mana beliau, Tuanku, telah pun bertitah tentang rayuan yang dibuat oleh beliau kepada mantan ahli Parlimen Langkawi, Tun Mahathir, supaya tidak meletakkan jawatan ketika negara bergelut dengan COVID. Disebabkan oleh tindakan beliau meletakkan jawatan, Pagoh mengambil alih jawatan itu. Mungkin diserang hendak oleh Pagoh. Dan Pagoh telah mengisytiharkan darurat. Ketika itu, kita kesemuanya dikenakan macam-macam PKP, PKPP, PPP dan sebagainya. Dan pemerolehan ini telah dibuat. Ketika itu Kementerian Kesihatan dibebankan dengan tanggungjawab untuk menjaga kesihatan rakyat. Saya tidak menyalahkan mana-mana doktor atau anggota ataupun kaki tangan Kementerian Kesihatan. Tetapi kita lihat bahawa kesemua ketirisan ini berlaku disebabkan oleh tindakan Yang Berhormat Pagoh yang mengisytiharkan darurat.
menyebabkan Kementerian Kesihatan tidak dapat berbincang tentang pemerolehan ventilator yang telah diulangi oleh ramai daripada pembahas-pembahas daripada pihak pembangkang, pihak kerajaan. Saya di sini cuma ingin menyarankan supaya tindakan diambil untuk kita memastikan ketirisan-ketirisan ini tidak berlaku. Dan pada masa yang sama, saya ingin menyarankan supaya moving forward dengan izin Timbalan Speaker, semua pemerolehan yang dibuat itu dipastikan dibuat secara telus, dengan accountable, dengan memberikan peluang kepada kementerian, kepada menteri untuk memastikan bahawa tidak ada sebarang ketirisan yang akan berlaku. Pada masa yang sama, saya juga lihat dan ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan kepada Jabatan Audit, kalau boleh satu audit dilakukan oleh Jabatan Audit dan kerajaan tentang laporan bahawa 207 bilion telah dibayar oleh kerajaan Jepun kepada kerajaan ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sebagai pampasan kepada keluarga-keluarga yang terkesan apabila pembinaan The Death Railway dengan izin. Kerana jumlah yang terlibat adalah jumlah yang begitu besar. Perkara ini telah dilaporkan oleh Free Malaysia Today pada hari ini. Dengan beritanya bertajuk Japan must clarify the RM2.7 billion Death Railway controversy. Bolehkah Jabatan Audit yang amat berhormat Tambun mengarahkan Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk menyiasat perkara ini? Adakah jumlah ini telah diterima oleh kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir kali pertama beliau menjadi Perdana Menteri? Dan kalau benar perkara ini 207 bilion pun telah diterima, apa yang berlaku kepada wang itu? Sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, Timbalan Speaker, saya menggunakan kesempatan ini dengan izin Timbalan Speaker untuk merayu kepada Tun Mahathir sekali lagi. Tolonglah hentikan serangan-serangan terhadap kerabat diraja. Tolonglah hentikan penghinaan terhadap kerabat diraja. Dan saya minta seperti yang telah diucapkan oleh yang amat berhormat Tambun kemarin di istana, supaya polis diraja Malaysia tidak berkompromi dan mengambil tindakan terhadap Tun Mahathir kalau beliau masih meneruskan dengan serangan-serangan terhadap kerabat diraja. Saya juga minta kerajaan pertimbangkan supaya gelaran Tun beliau ditarik balik kalau beliau masih lagi meneruskan serangan-serangan ini. Kita lihat beliau telah membuat proklamasi dan mungkin akan bekerjasama dengan Yang Berhormat Pagoh yang telah mengkhianati beliau. Kedua-dua mereka ini ingin menghancurkan negara kita dan tidak mahu membenarkan Yang Amat Berhormat Tambun untuk melaksanakan tugas untuk menjaga kebajikan rakyat. Timbalan Speaker, saya sekali lagi sebagai backbencher mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Kalau dulu yang semasa yang berhormat Pagoh menjadi Perdana Menteri, kita tidak boleh bersidang. Darurat telah diisytiharkan. Ketika sekarang kita boleh bersidang, membahaskan
laporan Ketua Audit Negara, tetapi tidak ada seorang pun daripada pihak pembangkang yang hadir untuk berani bangun dan melawan hujah-hujah yang dibentangkan oleh pihak kami. Saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang telah diberikan. Terima kasih.